Maksudnya telah memakaikan. Labasan ni maksudnya daripada malabis, telah memakaikan ataupun dia tutup atau dia tipu daya dia alaihim ke atas pemimpin-pemimpin iblis itu pakaikan apa dia min wujuhin kathirah, daripada bentuk ataupun wajah yang pelbagai. Maksudnya kalau kita pakai mask, hari ini mask kita macam-macam warna. Wow kak, hijau kak, saya pun sama juga pink kan. Ada yang nak sedondon lah, ada yang warna hitam lah, ada yang head loop lah, ada yang kalau macam saya pakai extender lah. Extender pun pelbagai. Macam tu juga perangai iblis. Perangai iblis pun sama juga. Dia pelbagai dan sangat unik. Ya. Baik, Alhamdulillah pukul 10 sudah. Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-puan, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai ke tajuk bab 56, ya, pemimpin yang dibelit oleh iblis. Jadi masya-Allah seronoknya kita baca buku ni dan kita kupas bersama-sama ya tuan-puan. Rupa-rupanya macam-macam gaya dan cara kan iblis mendekati kita. Satu entiti yang Allah isytihar sebagai musuh, tapi kita tak nampak. Cuma dia punya senjata itu cukup tajam, menyelinap masuk daripada pelbagai arah dalam kehidupan kita. Orang awam pun kena juga, anak beranak pun kena juga, ahli keluarga. Kita sebagai penuntut ilmu pun ada juga, pemimpin pun ada juga. Jadi kita masuk ke bab yang 56, pemimpin yang dibelit oleh iblis. Mari kita sama-sama kita betulkan niat kita. Kita fokus kepada, pertama kita belajar ini supaya Allah bantu kita, selamatkan kita daripada godaan iblis yang kita tak nampak. Kemudian yang kedua tuan-puan, bila tajuknya pemimpin yang dibelit oleh iblis, kita nak lindungi diri kita supaya kita jangan menjadi pemimpin yang dibelit oleh iblis. Dan yang ketiga, kita minta Allah lindungi kita daripada cepat-cepat menghukum orang. Penyakit orang yang berilmu ni, bila dia dah tahu tu, dia rasa macam nak aja hukum orang. Ini yang aku belajar ni dengan ustazah ni kan. Dia dah mula macam tu kan. Itu pun juga adalah belitan syaitan juga. Na'udzubillah min zalik. Okey. Baik, muka surat 328. Muka surat 328. Okey, jadi berkata Imam Al-Jauzi. So, apakah paragraf yang kita nak belajar hari ini yang disebut oleh Imam Al-Jauzi? Qad labbasa alaihim iblisu min wujuhin kathirah. Maksudnya telah memakaikan. Labbasan ni maksudnya daripada malabis, telah memakaikan ataupun dia tutup atau dia tipu daya dia alaihim ke atas pemimpin-pemimpin iblis itu pakaikan apa dia min wujuhin kathirah, daripada bentuk ataupun wajah yang pelbagai. Maksudnya kalau kita pakai mask, hari ini mask kita macam-macam warna. Wow kak, hijau kak, saya pun sama juga pink kan. Ada yang nak sedondon lah, ada yang warna hitam lah, ada yang head loop lah, ada yang kalau macam saya pakai extender lah. Extender pun pelbagai. Macam tu juga perangai iblis. Perangai iblis pun sama juga. Dia pelbagai dan sangat unik ya. Dia unik dan very creative. Sebiji macam monster dalam cerita Ultraman. Betul tak tuan-puan? Ultraman tu macam tu je. Monster pelbagai gaya kan. Jadi yang kreatif itu adalah monster. So samalah monster hidup kita ni.
Syaitan itu sangat-sangat kreatif. Tak boleh cuba arah hati kita bahagian depan. Dia cubalah pula anak-anak kita. Dah anak-anak kita ni ada falsafah sendiri, ada prinsip sendiri. Saya tak boleh lah ni, tak boleh. Anak-anak pula. Nak ikutkan anak-anak. Jadi kita pun sama. Syaitan juga yang tepuk tangan. Nak ikut kata suami pasangan kita pun sama juga. Mula-mula kita ada prinsip sendiri. Lama-lama okey, sikit kan. Jadi dia tak ada terus berubah. Dia tak terus berubah 180. Kalau 360 kan dia kat macam tu juga kan. Dia tak berubah lah mana-mana kan. Dia tak ada terus sebaliknya 180. Tapi dia sikit-sikit, setapak demi setapak. Ya? Okey, jadi pelbagai wajah yang digunakan. Annahu yaqulu lahumul wilayatu taftaqiru ila haibatin fayatakabbaruna an talabil ilm. Okay, apa masalah dia ini? Maka akan dibisikkan kepada hati dan jiwa pemimpin-pemimpin ini bahawa dia dah jadi pemimpin ni, dia perlu nampak keterampilan yang hebat, haibah ni, ada kehebatan dia tersendiri, cara jalan dia mesti hebat, cara bercakap dia mesti hebat, ya, pemakaian hebat, fayatakabbaruna an talabil ilmi. Maka akhirnya dia rasa takabur, dia rasa sombong, dah tak payah lagi menuntut ilmu. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Jauzi ni, pemimpin-pemimpin dia tak kisah pemimpin mana pun ya, di peringkat mana. Problem dia malas tuntut ilmu, dia rasa dia tahu. Dia rasa dia sombong. Malam tadi saya hantar anak saya. Anak saya dia pergi ke klinik. Saya minta maaf tuan-puan dia bila cerita benda macam ni. Sampai ke klinik, kemudian saya dengar sebab bila doktor tu dia macam terbuka lah sikit, dia punya atas tu tak tertutup dinding sampai ke atas, jadi kita boleh dengar dekat dalam. So anak makcik ni dia terkena tin susu tau, jadi dalam tu berdarah-darah tak berhenti, jadi macam emergency masuk ke bilik doktor. Cuma anak dia tu dia letak getah sebab darah tak berhenti. Jadi kemudian bila jumpa dengan doktor tu macam tarik getah tu lah. Jadi lepas tu dengar lamanya cakap, potong je doktor, potong je getah tu. Tak lama tu, lepas tu dengar doktor pula sound, apa ikat dengan getah ni? Kalau nak dipotong jari boleh lah ikat dengan getah. Lepas tu kata makcik ni, makcik ni macam tawaduk sikit. Suami saya tu doktor, suami saya tu ikhtiar, kata. Jadi lepas tu dia pun kata, ni kalau nak suruh saya potong jari, ikat macam tu. Kalau tak dia tekan aja, senang tekan. Jadi lepas tu dia cakap, anak saya nak sembahyang tadi. Dia nak sembahyang je lah, dia nak takbir. Dia nak, jadi dia pergi ikat kan. Memang waktu tu lepas maghrib lah. Dan lepas tu dia macam, minta maaf sebut. Doktor tu dan jururawat itu dia macam memperlekehkan lah. Dia macam benda tu jadi isu besar. Lepas tu makcik tu dia cakap, kan saya dah kata doktor, itu ikhtiar suami saya. Sebodoh-bodoh dia pun dia ikhtiar, tapi tak sombong. Susah nak cari lelaki sekarang ni yang baik-baik. Semua lelaki sombong-sombong. Kecut perut dengar kita kat luar tu. Doktor tu lelaki. Jadi ya Allah, saya kata sudah dua-dua sombong. Masya-Allah. Syaitan lah yang gelak kan. Tapi tuan-puan, kita bergantung balik pada niat lah dalam hal situasi-situasi keadaan seperti itu kan. Saya fikir macam mana kalau saya dalam keadaan tempat makcik tu, apa yang saya nak cakap? Saya nak diam aja ke? Sebab doktor ni pun nampak sombong sangat, memang betul kan. Saya kata yalah, mudah-mudahan according to the niat lah, intention dia sebagainya kan. Tapi lepas tu betul Kak, nampak makcik ni memang ada bisa dia baik. Lepas habis tu dia keluar, saya nampak dia bagi sedekah kat orang buta. Dia buat, saya tak kenal dia, sebab kebetulan depan dia orang buta lalu. Terus dia tarik tangan isteri orang buta tu, dia bagi sedekah. Kata ni dia orang-orang baik lah. Cuma ialah bila dia kena macam tu, dia nak ubah masyarakat tu tak boleh. Jadi pada saya fokus kepada doktor-doktor ini. So, kita bukan Tuhan. Kita memang tahu ada ilmu. Kita pemimpin dalam klinik kita. Bercakap dan mendidiklah masyarakat dengan baik, dengan penuh kasih sayang.
So kalau cakap, oh kenapa ke tak, oh nak ni, ya insyaAllah bijak ni, tapi kalau lama-lama tak boleh, sebut aja berapa minit tak boleh lama. Kakak kata nak sebut makcik pun boleh, makcik ikat macam ni okey, tapi makcik kena pastikan jangan lama-lama, dalam 10 minit makcik kena buka balik, 10 minit makcik. Jadi masyarakat akan terdidik. Kalaupun masyarakat, kita tahulah masyarakat tu tak berpeluang nak jadi doktor. Tak semua orang berpeluang jadi doktor. Itu saya punya ulasan selari saya lah kan sendiri. Tak semua. Tapi bila dididik, insyaAllah semua masyarakat tak akan membebankan dia. Sebab masyarakat dah ada ilmu. Jadi kita jadi doktor bukan nak merawat aja. Merawat itu Allah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita ni kena mendidik. So itulah jiwa pendidik tu ada cikgu kan, kita kan cikgu. Jadi bila datang ke klinik tu pun, hai, cakap lah baik-baik kan. Okey. Baik-baik sini balik. Fayatakabbaruna an talabil ilmi. Maka kita punya masalah kita ini adalah kita tidak mahu menuntut mendidik. Mendidik dan kita tak nak diri kita dididik, ya. Kita rasa macam pantang, panas telinga kita. Kalau dalam konteks yang tadi tu, panas telinga kita bila makcik tu suruh potong. Kan, okey. Wa mujalasatil ulama bi araihim. Jadi apabila mereka duduk berbincang dengan ulama, mereka akan paksa ulama-ulama ni ikut pandangan mereka. Allahu akbar. Takutnya. Ya, dan ini memang berlaku tuan-puan. Dia nak juga cara dia itu dihalalkan. Cubalah cari juga dalil-dalil ke apa ke yang memang nampak iktiraf dia punya perbuatan dia, tindakan dia, keputusan dia. Kita bukan sebut pemimpin negara je ni. Kadang-kadang pemimpin dalam bisnes pun. Ya, dalam perniagaan dan sebagainya. Okey. Fayatlafuna ad-din wal ma'lum anna at-tab'a yusraqu min khisalil mukhalitin. Jadi maka musnahlah agama tersebut sebab dia dah heret ulama sekali, ya. Dan maklum, maksudnya semua orang mengetahui bahawa kita ini, sikap dan peribadi seseorang itu dipengaruhi oleh siapa yang mukhalitin, yang dia berada di sisinya. Jadi siapa yang kita kawan, siapa yang kita bergaul, yang itulah yang akan mempengaruhi sikap dan peribadi kita. Fa idza khalatu mu'athirid dunya al-juhal bisyar'i, dia kata seandainya dia akan mendampingi orang-orang yang jahil tentang ilmu syarak, maka suriqat tabu'u min khisalihim ma'ama indahu minha, maka diri dia dan peribadi dia itu akan dipengaruhi oleh sifat orang yang didampingi tersebut. Jadi kalau orang jahil, dia pun akan jadi jahil. Kalau zalim, dia akan jadi zalim juga. Ulama pun macam tu. Jadi kalau para ulama didampingi oleh semua seperti yang sifat jahil dan sebagainya, maka dia rasa dia je lah yang pandai. Ya, sebab tu cantik sangat kata-kata hukama. Sekiranya kamu sampai ke satu tempat dan kamu rasa kamu je lah yang tahu, kamu je lah yang tahu, kamu je lah yang pandai, kan bila bercakap tu, tuan-tuan dapat mikrofon ni kan, oh aku je lah yang pandai dekat dalam dewan ni contohnya kan, waktu itulah kamu sebenarnya sangat-sangat bodoh. Itulah petanda kejahilan kamu. Okay, dan apabila kita rasa sewaktu itu kita berada sangat-sangat bodoh, orang di sekeliling kita semua pandai-pandai, dan waktu itu sebenarnya kita sedang bersedia untuk jadi lebih pandai. Belum pandai lagi, tapi bersedia untuk jadi lebih pandai. So betul lah kan, kita kena ada gelas ni kena buat macam kosong, macam kita tak tahu, kita bersedia untuk mendengar kan, memahami dan sebagainya. Baik. Ma'ama indahu minha wala yara ma yuqawimuha wala ma yazjuruhu anha. Jadi oleh itu mereka tidak dapat melihat bagaimana cara untuk menentangnya atau menjauhkan diri daripadanya. So bila kita dah ada dalam kelompok ini tuan-puan, ya, tim mana-mana pun, kita tak akan rasa, tak nampak tim itu bersalah. Kita sentiasa akan rasa kita punya tim ni benar, aku berada dalam tim yang benar. Sehinggalah nanti Allah takdirkan dia terkeluar daripada tim tersebut, barulah dia akan kata, ya Allah bodohnya aku, kenapalah aku pergi duk sokong tim itu. Kalau kita menyesal di dunia ini, alhamdulillah. Takut esok kita menyesal di Allah akan tanya, siapa pemimpin kamu? Siapa pemimpin kamu yang kamu ikut tu? Kita pun akan tunjuk Fir'aun lalu. Allahu akbar, na'udzubillah.
Tuan-puan, Fir'aun dan kuncu-kuncu dia ada tu dari dulu, kini dan selamanya kan. Ada beratur tu. Jadi yang rupa-rupa macam Fir'aun itulah yang menjadi pemimpin kita, tuan-puan. Dan kemudian Allah akan tanya, Allah akan sebut, tengok begini-begini itu kezaliman dia. Baru waktu tu kita sedar, ya Allah, pulangkan aku ke dunia, ya Allah. Dah tak ada peluang lagi sudah. Okey. Sebab tu kalau tengok daripada atas sampai ke bawah, puan-puan perasan tak? Satu benda yang menyelamatkan kita di sini ilmu. Tapi ilmu orang yang berilmu pun ada masalahnya lah. Jadi yang kita kena jagalah masalah orang yang berilmu tu kena sentiasa humble. Kena sentiasa bersedia untuk mendengar. Okey, dan kita tak boleh kata, apa orang kata, kita punya betul. Macam tadi bincang-bincang juga dengan ada beberapa contohlah satu keputusan kan. Okey, dia kata kita nak pergi Masjid Al-Falah ni. Lepas ni kita nak jumpa klien. So kawan kita tu ada dekat section 24. Okey. So tapi janjinya pergi ke Shah Alam pula. Shah Alam pula dekat kedai kawan kita contohnya kan. Jadi dia ada dua keputusan. Nak pergi yang dekat atau nak pergi ke Shah Alam tempat kawan kita tu. Pergi Shah Alam lagi jauh lah pula. Dekat section 24 dekat aja. Siapa yang nak dekat, dia akan pergi cari keputusan lain lah kan. Cari antara Al-Falah dengan section 24 contohnya. Sangat dekat. Alright. Tapi kalau dia cari silaturahim, kalau dia cari nak ekonomi ummah, jadi perjalanan dia kena gerak sikit lagi lah lebih untuk pergi Shah Alam. So niat, dia bergantung pada niat. So salah ke orang yang nak dekat? Tak salah, sebab niat dia nak dekat. Salah ke orang yang nak pergi jauh tu, pergi Shah Alam tu? Tak salah juga, sebab dia nak apa? Ya, silaturahim. Tapi agak-agak boleh tak yang satu nak dekat, yang satu nak dekat Shah Alam tu jadi gaduh? Boleh jadi gaduh tak? Boleh. Nampak? Syaitan dia akan buat macam tu. Dia akan cari jalan untuk kita gaduh. Sebab tu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Apabila kamu rasa macam salah faham sahaja, kembali balik kepada Allah dan Rasulnya. Kembali balik kepada Allah dan Rasulnya, kembalilah pada matlamat tu. Kenapa nak dekat? Sebab kita lepas ni kena pergi ada begini lagi. Okey, kalau misal kata tak ada apa-apa, boleh tak pergi ke sini? Boleh untuk sokong ekonomi ummah contohnya. So dekat situ baru ada penyelesaian. Jadi itu yang paling penting, bila kita bertelingkah salah faham dan sebagainya, kembalilah farudduhu ilallahi wa rasulihi. Dan bila kita buat keputusan itu, kita tahu matlamat dia, jelas matlamat dia lillahi ta'ala. Itu yang saya fikir malam tadi, makcik tu cakap tu kan, dia ada niat dia sendiri. Saya takkan kata makcik tu salah kan? Tapi saya tak puas hati juga dengan doktor tu. Tetap tak puas hati juga. Sebab dia pada saya dia di tahap yang dia boleh mendidik sepatutnya kan. Janganlah marah-marah macam tu. Memalukan dia juga dengan anak dia. Nasib makcik tu pakai mask. Kalau tak saya kenal dah. Okey. Baik tuan-puan, kita pergi ke syarah dan tahqiq 329. Belitan-belitan iblis terhadap pemimpin boleh datang daripada banyak sudut. Saya akan sebutkan di sini hanya beberapa sudut sahaja menurut pandangan Ibnu Al-Jauzi. Dan harus diingatkan, pemimpin yang dimaksudkan di sini tidak tertumpu kepada pemimpin negara semata-mata, tetapi pemimpin di semua peringkat. Tidak kiralah pemimpin di peringkat kumpulan ataupun ke keluarga. Siapa pemimpin keluarga? Suami. Siapa pemimpin dekat dalam masjid? Ahli jawatan kuasa kan. Jadi adalah pemimpin di dalam rumah, isteri. Pemimpin keluarga, suami. Pemimpin dalam rumah, isteri ya. Okey, yang pertama, pemimpin itu akan dibelit oleh iblis dengan bisikan-bisikan yang membisikkan kepadanya bahawa seorang pemimpin itu mestilah nampak hebat di hadapan orang lain. Jika berjalan mestilah ditemani oleh pengawal-pengawalnya. Tak boleh kalau tak ada pengawal. Okey? Jikalau makan, mestilah makan di tempat yang mahal sahaja. Allahu Akbar. Mesti kena ada gaya. Tambahlah malif di belakang. Ada gaya, tambahlah malif. Okey, tak faham sudah. Apabila sikap berasa diri hebat telah ada dalam diri pemimpin itu, maka dia akan merasakan bahawa dirinya tak lagi boleh duduk di majlis-majlis biasa. Ini dikipas oleh siapa ni? Syaitan. Tuan-puan, bab-bab takabur ni memanglah kerja syaitan.
takabur, lepas tu rasa diri dia hebat, ya. Kemudian hasad. Ini semua originated from syaitan. Okey, insya-Allah kalau tak silap saya hari ni hari Rabu kan. Dan di TV1 saya akan kupas bersama, tapi sebab ini dah rekod lama, dia orang baru hantar ini TV1. Saya tak ingat pukul berapa lah. Nanti petang petang ke apa ke, kita cerita pasal ain, dari kerana mata. Hari Rabu petang lah, pukul 3.5 petang. Okey, dari kerana mata, tajuk dia fikrah. Okey, kat sini ada Ustaz Abdul Rashid Haji Ahmad, dia Darussyifa, Ketua Lajnah Tarbiyah Darussyifa. Ustaz Kazim Ilyas pun ada, tapi dia akan online. Dan kita punya pengacara Nur Hidayu Muhammad Kamil, cerita pasal ain, tapi sangat singkat lah, sebab masa kita tak boleh nak ulas banyak kan. Okey, baik. Kemudian apabila seseorang pemimpin itu tidak mempunyai ilmu, nampak ilmu, maka setiap keputusan yang diputuskannya akan berlandaskan akal fikiran saja, bukan berlandaskan agama. Malah lebih malang lagi sekiranya pemimpin itu dikelilingi oleh orang-orang jahil yang sentiasa membudik-budik pemimpin mereka dan membenarkan setiap kata-kata pemimpin mereka, walaupun sebenarnya apa yang dikatakan itu salah. Baik, untuk penegahan ini tuan-puan ada dua benda. Nombor satu, kita pun tak boleh lari daripada pemimpin. Kita ni pemimpin kan, kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Jadi tulis, catat dekat catatan sebelah tu dua benda. Nombor satu, mesti kena ada ilmu. Pemimpin ni macam mana pun kena cari ilmu yang berkaitan. Kalau dia mengurus, ilmu berkaitan pengurusan lah. Kalau keuangan, ilmu berkaitan dengan keuangan. Ilmu nak jadi imam untuk solat, cari ilmu. Nak jadi imam untuk solat, cari ilmu untuk solat. Jadi dia perlu cari ilmu yang berkaitan. Dia nak jaga anak, cari ilmu berkenaan dengan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia perlu ada mentor. Kalau tak mentor pun, pembantu tim, kawan yang boleh menasihatkan dia, bukan tim yang mengampu. Dia ada banyak ni tim ni kan. Kita yang harapkan dia pekerja-pekerja kita yang baik, tapi dia suka sangat mengampu. Yang ini kita tahulah, bukan asingkan dia, tapi kita tahu kat mana kedudukan dia. Cari tim yang boleh serlahkan siapa kita sebenarnya. Maksudnya dia boleh tanggalkan perangai kita atau topeng kita. Jadi cari tim, kalau 1-2 orang pun cukup. Jadi bila kita jumpa dengan dia, dia akan bagi tahu, awak ni begini, awak kejar apa sebenarnya, apa niat awak sebenarnya. Oh, bestnya kan. Kalau ada orang nasihat macam ni, seronoknya. Jangan panas telinga. Setengah orang panas telinga, kata dia dah start dah tu kan. Tapi kita kena menghadap orang-orang macam ni. Biarlah kita tahadah, dia akan cakap apa niat awak. Kita tahu dah niat kita apa. Dalam hati tu mula lawan mula-mula kan. Tapi kita dengar. Kemudian balik kita fikir balik. Okey. Baik, jangan dikelilingi oleh orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang membodik-bodik. Dan kalaupun ada, kita letakkan mereka di tempatnya. Maksudnya jangan buang mereka, tapi kita raikan kejahilan mereka dan kita ajak sama-sama untuk mereka menuntut ilmu, ataupun kita menggunakan bahasa-bahasa yang sepatutnya lah. Maksudnya di situ kita tidak merendahkan mereka. Itu kita tak nak macam tu pula, sebab kita rasa macam kita dah pandai judge kan. Kita kata ini kumpulan pembodik, ini kumpulan yang boleh kita rujuk. So yang kumpulan pembodik ni, dia akan mempengaruhi pula cara kita layan dia. So kita berhati-hati supaya syaitan tidak duduk dekat tengah-tengah cara kita nak layan yang kita dah anggap sebagai pembodik ni. So Amal kata, kalau nak perlu bertegas pun boleh, kalau tak ada pun kita ajar dia, educate dia lah. Okey. Baik, next, sebab itu amat penting bagi orang yang berilmu dan taat kepada agama mendampingi pemimpin-pemimpin untuk menegur pemimpin tersebut jikalau apa yang dilakukan itu menyimpang dari ajaran agama. Tuan-puan, saya tak ingat siapa nama ulama ini, masya-Allah. Dia businessman, dia salafus salih lah yang dulu. Kemudian dia jual minyak, tuan-puan. Dia jual minyak dan dia import minyak.
Cerita dia saya tak ingat secara detail, tapi macam ni lah ya, saya cerita secara umum je lah. Dia import minyak, so satu masa dan dia dapati bahawa minyak itu bercampur. Daripada dia ke? Bukan, daripada import tu. Tapi oleh kerana dia dah release minyak itu banyak dan ada percampuran, sedangkan dia memberi jaminan lain ya, dia pergi ke pihak berkuasa, dia serah diri. Dia kata saya telah salah. Salah dia ke? Kan. Dan dia dipenjarakan kerana kes isu campur minyak. Dia serah diri tau. Orang tak ada cakap apa, tapi dia serah diri. Masya Allah. Saya kata subhanallah, saya bila dengar lah cerita, sebab kita kan jumpa dengan sahabat-sahabat yang baik-baik ni, dia pun cerita. Saya kata macam mana dalam pemikiran saya waktu tu, saya fikir macam mana kalau saya berdiri sebelah dia, dia boleh cakap macam tu dekat dunia, dia buat. Aku pula kan, rasa malunya, rasa kecilnya diri kita kan. Dia sanggup tu untuk mengaku sesuatu kesalahan yang bukan dia buat. Tapi sebab apa, dia rasa bertanggungjawab untuk dia check kualiti itu sebelum dia release. Jadi di situlah dia mengambil tanggungjawab tersebut. Masya Allah. Dan dia tak cakap banyak pun, dia cuma bagi tahu itu kesalahan saya, itu kesalahan saya, itu kesalahan saya. So kita pun kena ajar anak-anak kita berani untuk menanggung risiko. Ya, subhanallah. Kemudian tuan-puan, bagi pemimpin itu pula haruslah mendengar setiap kata-kata dan nasihat oleh penasihat yang benar dan yang bukan hanya mementingkan kedudukan dan harta. Okey. Baik, jikalau yang mendampingi pemimpin itu adalah orang-orang jahil dan membenarkan kata-katanya yang salah, lama-kelamaan pemimpin itu akan merasakan dirinya sahaja yang benar. Ini dia punya problem dia. Dia punya ni penyakit dah ni lah. Okey. Akhirnya lebih malang lagi, iblis akan membisikkan kepadanya dengan mengatakan apa yang diputuskannya adalah lebih benar daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So nampak tak, sikit ya? Sesungguhnya pada tahap ini iblis telah benar-benar berjaya memainkan peranannya. Semalam tadi suami saya Ustaz Muhyiddin, dia diminta untuk bagi kuliah maghrib dekat satu kelompok pemuda-pemuda untuk berusrah. Kelompok pemuda ni dia orang punya aktiviti perniagaan dia sampai keluar-luar lah gitu. Jadi dia pun biasa tinggal di luar negara. Jadi dia pun tanya suami saya, dia kata, Ustaz, saya sebab dia cerita pasal bab Arab. Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni, kawan saya tu, saya sebenarnya tak tahu macam nak berhujah balik, dia kata. Sebab kawan saya bila sampai ni ke luar negara ni, cuaca sangat-sangat sejuk. Jadi saya ni dah pakai pakaian tebal apa semua. Jadi dia pula minum arak. Jadi dia pun tegur kawan dia, kau ni kenapa pula minum arak? Lepas tu dia pun cakap, kau tak tahu ke hukum arak ini dia boleh jadi halal sekiranya dia ubat. So sekarang ini kita dalam keadaan yang memerlukan ubat untuk pemanas badan. Jadi pemanas badan ni minum arak lah gitu. Jadi kita kena minum ni sebab untuk selamatkan diri kita ni, kita nak survive. Jadi lepas tu dia pun macam, ya betul, dah bila dah seorang-seorang tu kan dengan kawan, nampak dia dekat lah, dia tak boleh nak memimpin diri dia dah. Tapi dia kata dia nak tanya orang dulu. So, alhamdulillah dia ada usrah. Kalau dia tak ada usrah macam mana? Itu yang kita maksudkan, kita tak ada lingkungan, mukhalitun tu. Mukhalitin, orang lingkungan kita yang berada di sekitar kita yang mungkin boleh membantu kita. So jadi dia kata, Ustaz, saya tahu tu. Lepas tu saya tanya, kalau Ustaz cakap apa Ustaz cakap ni, Ustaz punya keputusan ni, maksudnya Ustaz punya explanation ni, saya akan WhatsApp dia sekarang. Dia kata gitulah. Maksudnya benda itu berlaku beberapa tahun yang lampau. Cuma dia tak tahulah kan jawapan dia bagaimana. So tu Ustaz pun kata, so benda itu tetap haram. Sebab kita ada banyak cara lain untuk panaskan diri kita. Bukan itu satu-satunya cara. Jadi Ustaz tanyalah, adakah waktu itu you all macam terkurung ke kan? Tahulah kot, mana tahu tak ada ikhtiar lain. Aircon yang pemanas dekat rumah tak ada ke? Jadi Ustaz tanya, semua ada. Kalau semua ada memang tak boleh lah. Okey.
Jadi situ ya pentingnya kawan-kawan yang betul, yang baik, yang boleh mengingatkan kita. Baik. Kalau tak, kita akan keluarkan fatwa sendiri. Okey, disebabkan itulah timbulnya pendapat dalam kalangan pemimpin yang mengatakan bahawa apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kepada kita sudah tidak sempurna. Itu pemimpin tu, kan? Dan tidak sesuai diamalkan pada masa kini. Walhal Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Baik, pemimpin Islam ini, as long as kita namakan diri kita Muslim, as long as kita namakan diri kita mukmin, kita hebat sebab kita ada dua benda. Yang pertama, kita ada Al-Quran sebagai rujukan ilmu kita. Tak faham, belajar. Dan yang kedua, kita ada para perujuk, penasihat-penasihat. Kita ada para ulama. Yang ini kita tak guna, rugi. Jadi sebab dia belajar kalau kat universiti, belajar sampai bertahun-tahun tu, ambil master, ambil doctorate dalam bidang tu sahaja. Tapi kalau kita tak guna, kita tak pakai dia, rugi tuan-puan. Tapi kalau ustaz-ustaz ni, para ulama ni, saya minta maaf sebut awal-awal lagi, bab pengurusan mungkin mereka kurang sikit. Sebab dia tak belajar. Bab ilmu agama ke rujukan ke apa ke, insya-Allah banyaklah kan. Tapi pada sudut yang lain, ada orang lain bab pengurusan sangat bagus. Dia punya agreement ke apa ke semua sangat bagus kan. Tapi dia bab agama itu kurang. Sebab itulah dalam kehidupan kita ini kita mesti kena complete each other. Dan tak boleh mendabik dada. Okey. Baik, next adalah yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara belitan iblis yang lain terhadap pemimpin adalah bermewah-mewahan dengan cara yang batil. Dia perolehi pun secara yang batil. Lepas tu dia dah dapat secara yang batil, dia bermewah-mewahan pula. Kebiasaannya apabila menjadi pemimpin, khususnya pemerintah sebuah organisasi atau negara, banyak pihak yang tidak bertanggungjawab akan cuba mendekati mereka. Mereka mendekatinya bukan semata-mata kerana mahukan persahabatan, tetapi ada niat lain dan bertujuan untuk kesenangan peribadi mereka. Dia macam langau. Dapat di satu jawatan, pemimpin ini, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang nampak baik di hadapan. Tahu semua. Macam nak kenalkan itu, nak kenalkan ini. Tapi sebenarnya ada niat lain. Niat lain. So, kita pun samalah. Bila kita kahwin, banyak yang nak datang dekat dengan kita, nak menasihatkan kita kan. Kita berhati-hati. Jadi kita dah ada anak, macam-macam tu lah tuan-puan. Tapi kita kalau ujian dia, pemimpin yang rendah tu sikit lah. Kalau pemimpin yang tinggi tu memang sangat-sangat nampak. Okay. Lagi kalau nak dapatkan tender. Tengok daripada sudut bajet dan sebagainya. Kadang-kadang tak masuk akal tuan-puan. Tak masuk akal. Sebab apa? Sebab dia punya kepentingan. So kalau pemimpin tak ada ilmu, macam mana? Kalau pemimpin ikut je lah kan. Ikutlah penasihat dia tu. Habis. Macam Firaun dengan Haman. Haman kan penasihat dia. Jadi Firaun dengan Haman, dua-dua ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Memang mereka terkutuk. Sebab saling menasihati ke arah kezaliman. Okey. Next, 333. Rasulullah SAW telah melarang perbuatan membenarkan pembohongan. Seperti mana hadis yang telah disabdakan oleh baginda SAW, man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa la yarida ala al-hawdi wa man lam yadkhulu alaihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu wasayaridu ala al-hawd. Okey, atau kama qal 135. Okey, hadis ini direkodkan oleh Imam Nasa'i. Jadi maksudnya Sunan Nasa'i. Mafhum hadis, sesiapa yang masuk bertemu mereka, yakni mereka siapa tu yang membenarkan pembohongan mereka, mereka yang berbohong. Jadi kita masuk, kita kata betul lah dan membantu kezaliman yang dilakukan oleh mereka, maka mereka bukanlah daripada kalangan aku, kata Nabi. Dan tidak sesekali mereka berpeluang untuk menghampiri telagaku. Bapak-bapak tuan-puan, kalau
tengok dekat dalam Google, kita cari perjalanan di akhirat sampai alam barzakh. Kita alam barzakh, lepas tu kita nanti dibangkitkan, ya. Kemudian kita dah jalan dekat padang mahsyar. Sebelum tu ada checkpoint, banyak checkpoint. Saya kira ada dalam lebih kurang 13 checkpoint sebelum kita sampai ke syurga. Dan checkpoint tu kita cuba selam telaga Khaut Nabi ni, dia checkpoint yang ke-5 ataupun ke-6. Kita biasa kan, kalau dah lama 8 jam tidur ataupun dekat kapal terbang tidur, bila kita celik, apa yang kita cari awal-awal? Air minum. Orang yang koma bangun kan, biasa macam dia nak minum, haus. So kita ni dah lama di alam barzakh, kita bangun tu kita haus sebenarnya. Kita haus. So itu dari sudut fizikal logik kita lah kan. Jadi tengok amalan, macam mana dengan amalan kita lagi nak berjalan, nak cari tempat yang nak dituju. Kita, signboard kita semua amalan. Besok tak ada signboard, tak adanya. Amalan kita yang jadi penentu signboard kita. Kan waktu tu, kalau kita dengar ada beberapa kupasan hadis tu, dia akan ada macam 2 ekor burung. Dia di kiri kanan, dia akan keluarkan sayap dia, dia tunjuk kita jalan. Siapa tu? Surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Dia akan datang, dia dalam bentuk cahaya, dia kadang-kadang dalam bentuk burung. Dia kalau burung tu binatang yang ni, dia akan pandu kita lah. Kalau burung dia tinggi, maksudnya dia nampak kat mana yang nak pergi. Kita tak tahu tu waktu, sebab kita mana ada Waze, handphone tak ada, kita tak ada kompas dan sebagainya. So yang ada hanyalah mereka yang amalannya diterima oleh Allah. Waktu tu kita nampak, sebelah kita berjalan desuk, macam kilat, bercahaya. Ya Allah, rupanya orang ini yang sebagian sebut, ya, bila azan aja dia terus sembahyang. Azan aja dia sembahyang, macam Allah panggil aja, zap, desuk. Itu salah satu daripadanya lah. Jadi kita pun tengok macam mana dia boleh dapat tu. Tengok pula orang lain ada kenderaan, macam mana dia boleh dapat tu. Kita tu jalan kan, nampak pula orang laju, dia diiring pula oleh para malaikat. Kata, macam mana dia boleh dapat tu, mana aku punya. So rugilah waktu tu baru nak cari ilmu, baru nak cari tahu kan. Sekarang lah patutnya kita cari tahu, ya. Okey, jadi Nabi kata siapa-siapa yang berbohong. So kalau kita jaga ni jihad, kita jangan berbohong tuan-puan. Kat dunia ni aja yang boleh kita pertahankan, tak berbohong, tak ada peluang untuk kalau alam barzakh tak ada peluang untuk kita bercakap benar, sebab memang akan bercakap benar. Kita tidak mampu untuk berbohong, tapi di dunia ini kita boleh bertahan, berjihad untuk bercakap benar. Kita sentiasa ada, Allah bagi peluang untuk berbohong ataukah bercakap benar. Kalau ke akhirat, peluang tu dah tak ada lagi. Jadi peluang itu Allah tarik dah. Jadi bila kita berusaha, maka di situ adalah jalan untuk kita hampir dengan Nabi Muhammad SAW. Bila kita dapat minum daripada air telaga Nabi, maka tuan-puan percayalah kita akan mudah mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Dan sesiapa yang masuk bertemu mereka dan tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong perbuatan zalim mereka, maka mereka adalah daripada kalangan aku dan mereka berpeluang menghampiri telagaku. Masya Allah. Ini mengingatkan saya pada kawan saya. Dia jualkan kuih raya, biskut raya, seorang ibu tunggal. Jadi biskut raya sampai 5 jenis lah kan. Jadi dia cakap, kak tolong belilah ni, tolong beli. Masa saya kerja dulu, masa jadi pensyarah. Lepas tu soalan yang pertama saya tanya, sedap ke tak? Soalan pertama saya. Sebab lah banyak 5 ni kan, sebab takut beli dan tak makan, buang je pula kan. Lepas tu awak ni, tapi ya ni dia kempen suruh beli ni, yang buat ni ibu tunggal lah, begitu begini kan. Saya kata, sedap ke tak? Masya Allah, jawapan dia, tak sedap. Dia kata, dia jawab tak sedap. Saya rasa nak peluk je dia masa tu. Sebab apa? Dia jujur dan dia bagi tahu memang dia jual tu nak bantu ibu tunggal, tapi minta maaf tak sedap. Kan, ada ni spesies-spesies macam ni, ramai macam ni kan. Jadi subhanallah, mudah-mudahanlah dia dapat telaga Kausar. Maksudnya dia tidak membohong, benda yang simple tu, Masya Allah. Jadi maka pemimpin yang tidak mempunyai ilmu dan rendah imannya akan tersungkur dengan tipu daya syaitan ini. Syaitan juga akan mengelirukan pemimpin itu di antara rasuah dan hadiah. Malaysia antara negara tertinggi tahu rasuah. Malaysia.
Allahu Akbar. Yang bawah tolong cantas, yang atas tolong selamatkan. Yang bawah punya kerja penat-penat berpeluh-peluh ni. Lepas tu yang dia pula kena kecam. Berlaku banyak tuan-puan dekat Malaysia. Tak tahulah. Sultan Selangor yang lepas dia minta sangat AJK khutbah negeri buat khutbah berkenaan tentang rasuah. Tapi itulah khutbahnya sampai kat masjid je lah. Dia tak sampai kat luar masjid. Walaupun memang ada dah tu soft copy semua kan, tapi tak sampai. Jadi syaitan menyuruh mengambil ganjaran itu dan menganggapnya ia adalah hadiah. Itu memang kerja syaitan lah. Mana-mana yang arak ke apa ke jadikan ubat, dia kata kan. Jadi dia mengelirukan kita. Rasuah diingatkan hadiah, walhal niat sebenar pemberi adalah untuk merasuah. Jadi bagaimana nak bezakan antara rasuah dan hadiah? Rasuah ini ataupun ar-rishwah diberikan dengan mengharapkan satu-satu ganjaran. Satu-satu ganjaran. Saya baru-baru ni bincang dengan Tuan Haji Ibrahim, Andalusia punya CEO kan. Jadi dia kata, dia cerita, Ustazah, dia adalah orang Arab ni, dia menawarkan saya untuk beli dia punya kurma banyak. Dia tawarkan beli. Saya kata okeylah sebab tengok bagus kurma dia. Tapi lepas tu boleh dia kata, Ustazah, jemaah-jemaah Andalusia ni bila sampai ke sana kena datang, mesti datang ke ladang dia. Jadi saya pun terfikir ini boleh jadi rasuah. Sebab jual beli is another matter. Sebab kau dah jual, aku belilah. Macam tu kan. Dah jual beli, patutnya tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian sepatutnya. Sebab bila ada perjanjian macam tu, dia walaupun dia tidak mendapat apa-apa pulangan, tapi sebab mungkin Haji Ibrahim ni dia nak dapatkan buah kurma yang baik lah contohnya daripada dia. Dengan syarat dia mesti kena bawa jemaah dia ke situ. So jadi kat situ macam pembelian bersyarat lah, bukan pembelian yang bebas ataupun secara tidak dipaksa. So jadi sini unsur-unsur ni orang Arab macam tu, orang Arab. Kita dah tempat hotel, satu dah book dah hotel. Contohnya kita dah bayar, kita akan bayar sikit. Dia kata kita minta lah awak bayar dalam 50%. Dah siapkan duit beli 50% ni. Lepas tu rupa-rupanya dia dapat tawaran daripada businessman yang lain, bayar penuh. Kita punya, dia kata kalau awak nak, awak kena bayar penuh. Dia tukar dah janji tersebut. Jadi benda tu sangat biasa dan kita rasa sangat sedih sebab dia berlaku di kalangan orang Islam. Baik, lagi-lagi ni yang baru-baru ni dekat Riyadh tu, saya kata apa nak jadilah, ya Allah, kan konsert ke apa ke perempuan. Lepas tu katanya dekat Jeddah pun ada, Allahu'alam, sampai student-student pun join tau, buka semualah aurat dia semua, expose. Baik, lagi satu cara memastikan itu adalah hadiah ataupun rasuah adalah dengan meneliti. Jikalau kita tidak mempunyai apa-apa jawatan, adakah hadiah itu akan diberikan? Kalau kita tengok tadi itu kan, yang haji tu, kalau dia tidak ada jemaah, adakah rasanya dia nak bagi? Kan, mungkin tidak, mungkin tak kenal pun orang itu. Sekiranya tidak, itu adalah rasuah dan kita harus berhati-hati dengannya. Baik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mawalahu Allahu syai'a min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim. Ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi." 136, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mafhum dia, sesiapa yang Allah berikan kedudukan yang berkaitan dengan urusan umat Islam, kemudian dia tidak menunaikan hajat, keperluan dan masalah kefakiran mereka, maka Allah tidak akan tunaikan hajat, keperluan dan masalah kefakirannya juga. Jadi bukan maksud pada saya bila Nabi sebut fakir ini, fakir bukan tanda dia tak ada harta ya, tapi fakir dia yang paling menakutkan, fakir sifat kemanusiaan. Tak ada empati, insaniah dia hilang. Yang itu memang dah fakir. Dan Nabi pun pernah sebutkan orang-orang yang bankrupt di akhirat. Dia kaya dengan pahala-pahala ibadah serta amalan,
Tapi akhirnya bila dia berjumpa dengan orang-orang yang dia tindas, zalimi, tidak layan dengan baik, maka pahalanya habis untuk cover balik, counter balik dekat dunia dia punya amalan yang tak bagus tu. Akhirnya dia muflis. Ya? Okey. Baik, Nabi Muhammad SAW juga telah memberi ancaman kepada pemimpin yang tidak menjalankan amanah. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahudha binasiha illa lam yajid raihatal jannah. Tak ada seorang pemimpin pun yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang pemimpin dan dia tidak melaksanakan tugas dengan memberikan nasihat yang sepatutnya, melainkan dia tidak dapat mencium bau syurga. So baru saya teringat kisah Abu Dhar. Abu Dhar ni dia minta jawatan daripada Nabi kan. Nabi tepuk dia punya bahu. Nabi kata, Abu Dhar, jangan kau minta sesuatu jawatan yang menyebabkan kau hina di akhirat. Jadi jawatan apa tu? Pemimpin. Jadi kemudiannya inilah kita tengok. Jadi, pemimpin ni kata Nabi, hanyalah jawatan pemimpin ini hanyalah untuk orang yang kuat, untuk orang yang kuat dan mampu membinanya. Maksudnya jiwa dia tu kena sungguh kuat lah. Ya. Baik, apakah yang perlu dilakukan oleh pemimpin bagi mengelakkan diri dari belitan iblis? Nombor 1, muka surat 336. Dia kena sentiasa mengukuhkan keimanan dia dengan mengingati Allah dengan solat dan sabar. Okey, dalam ayat 138. Ayat mana ni? Surah Taha ke? Ayat 24. Ini bukan ayat 45. Okey, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surah Al-Baqarah ya, ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Okey, ada seorang suami, dia baru berkahwin. Ini amalan para ulama salafus salih, tuan-puan. Saya baru pagi tadi ada parenting checklist, saya baca cerita tu. Dia baru berkahwin, tak ada anak lagi, belum dapat anak lagi. Sewaktu dia rasa dia nak ada anak, dia terus solat dulu. Dia solat dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dia minta bantuan daripada Allah nak anak tu, dia solat. Teringat anak je dia solat. Jadi ada lagi ulama lain, bila dia terfikir je pasal anak dia, dia akan solat 2 rakaat. Jadi solat tu untuk anak dia seolah-olah, kan? Kita tahu solat itu doa. Jadi seorang bapa yang baik, senang tak dapat bapa-bapa macam ni. Teringat anak je solat, kan? Oh, jom. Kita kena jadi bapa-bapa, ibu-ibu yang macam tu ya. Okey, teringat aja anak solat. Okey, jadi kita kukuhkan diri. Ini pemimpin keluarga ni. Ingat aja anak, macam mana keadaan anak, pembelajaran dia tu bagaimana, boleh masuk tak dalam kepala otak dia tu kan. Dia ni janganlah nakal-nakal degil-degil. Kita solat tuan-puan. Solat sunat, yes. Jangan solat sunat dekat waktu haram lah pula. Lepas subuh, tu tak boleh lepas asar. Okey, ini solat sunat mutlak. Anytime kita boleh buat. Satu perkara yang saya rasa kita perlu faham juga. Kita pergi yang nombor 2. Memastikan penasihat-penasihat yang mendampingi pemimpin tersebut adalah dari orang yang betul-betul menasihatinya apabila beliau terlanjur melakukan kesalahan. Maksudnya, cari penasihat yang betul-betul jujur. Itu sepatutnya pemimpin. Dan kita sebagai pemimpin rumah tangga atau pemimpin dalam rumah ni, ibu-ibu ya, pemimpin dalam rumah, ayah pemimpin keluarga keseluruhannya, kita juga perlu ada orang yang boleh kita rujuk. Jangan sesekali rujuk barat, tuan-puan. Ni especially dalam pembentukan anak-anak. Kalau rujuk barat pun mesti kena ada dalil dalam Al-Quran. Maksudnya memang ini cara Islam lah. Banyak sebenarnya cara-cara barat tu kan yang agak Islamik, tapi cuma kita saja yang tak tahu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, contoh tuan-puan, orang barat ini dia punya style, dia akan bagi kebebasan kepada anak-anak ni nak memilih apa pun dalam jalan hidup mereka, hatta agama. Kan dia agama tu kau pilih suka hati kau lah. Dia nak anak dia itu bebas memilih. Yang ini sangat-sangat berbahaya tuan-puan. Sebab anak itu dia mempunyai fasa-fasa dia. Fasa pun kata matang dan pramatang dia. So kalau kita nak tunggu anak matang,
umur 26 tahun, 25 tahun dah matang, 21 tahun lah let's say. 21 tahun tu yang paling least, untuk dia decide dia nak agama apa. Boleh ke macam tu? Salah tu, konsep tu salah. Itu memang konsep barat. Tapi kalau dalam Islam senang aja kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Maksudnya setiap anak-anak itu lahir dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan Islam dah. Kita ni yang membentuk dia. Jadi tujuan kita itu bukan nak serahkan kebebasan pada anak, tak. Tapi kitalah yang membimbing, membentuk. Kalau semua manusia lahir ada kebebasan untuk pilih beragama macam mana, baik tak payah ada ibu dan ayah. Tak payah ada ibu dengan ayah. Tak perlu ada ketaatan, penghormatan kepada ibu dan ayah, nak dengar dan sebagainya. Tak perlu. Jadi dia patut lahir-lahir je lah kat mana? Daripada buluh betung. Lahir dari mana ni? Daripada pisang kan? Boleh je lahir. Maksud Allah boleh tentukan macam tu tuan-puan. Lalu-lalu je pokok getah ada baby macam tu kan. Ataupun dah besar dah macam tu. Boleh je. Tapi the fact that pusingan itu yang kita nak fikirkan balik. Macam Nabi-Nabi kan berusaha untuk dapatkan zuriat, anak yang dididik dan sebagainya. Nangis Nabi Nuh, nangis Nabi Adam sebab anak dia tak nak ikut, kata dia kan. Jadi di situ ada usaha. Anak-anak itu pun adalah usaha daripada kita. So pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang sangat silap. Tapi ramai ibu bapa menggunakannya. Saya terkejut tuan-puan sebab ialah mungkin saya tak biasa kan. Satu masa tu kita buat macam parenting course macam ni. Jadi ada seorang bapa, rambut dia panjang sikit dan dia pun bertanya, kenapa kita mesti tentukan anak ni punya jalan hidup daripada awal? Dia kata, boleh tak pada pandangan saya, selepas anak ini berfikir, kita bagi kebebasan pada dia nak beragama apa. Meremang-merema saya waktu tu. Sangat meremang-merema. Jadi saya pun kata baliklah, apa tujuan kita jadi ibu bapa? Apa matlamat kita jadi ibu bapa? Hanya memberikan anak-anak makan dan minum? Itu kucing pun boleh buat. Anjing lebih baik daripada kita. Itik lagi lebih baik. Kan anak-anak itu lebih skill lagi daripada kita. So kita bukan macam haiwan. Kita ini adalah khalifatullah. Bila kita khalifatullah, kita kena jelas assignment yang Allah bagi tu mesti anak-anak kita pun buat juga. Sebab assignment tu bukan untuk kita je, untuk seluruh spesies manusia. Jadi dia terdiamlah kalau dia kata macam salah grup aku masuk ni kot. Jadi tuan-puan, kita buang sebab tu perlu dapat penasihat-penasihat yang betul dalam kita mengendalikan at least paling kurang keluarga kita. Apatah lagi kalau kita sebut bisnes kan, apatah lagi kalau ialah disebut berkenaan tentang pemimpin dunia dan negara. Okay, mesti kena ada penasihat. Yang ketiga, bersikap terbuka untuk mendengar nasihat-nasihat daripada orang lain dan buang ego itu atau rasa hebat dalam diri. Buang. Sesungguhnya jawatan yang diberikan itu bukanlah pengiktirafan atau penghargaan, tetapi amanah yang perlu ditanggung sampai ke akhirat. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana pula mahu menasihatinya? Macam mana kita nak nasihat pemimpin ni? Okey, baik. Ada cara. Pertama, bertemu mata dengan pemimpin tersebut. Bertemu mata. Kita dah terfikir dah tu siapa yang kita nak jumpa. Ni pemimpin dengan diri sendiri je ni. Pemimpin dalam rumah kita dulu. Settlekan yang tu dulu ya. Bertemu dulu ya dengan empat mata dengan mereka. Eloknya perjumpaan yang tertutup. Jangan depan anak-anak. Saya ambil konteks keluarga je tuan-puan ya. So lepas tu nanti tuan-puan nak buat dalam sudut bisnes ke, lapangan lain, level lain, puan-puan kena tahulah macam mana nak adjust. So saya cerita berkenaan dalam keluarga. So kita tahu pemimpin ahli keluarga ini keseluruhannya adalah suami kita. Jadi kalau kita rasa ada tak betul, bertemu mata dengan dia dan jangan di hadapan orang lain. Okey, di hadapan mak dia ke, adik-beradik dia ke, okey, ataupun di hadapan kita secara serius lah. Walaupun benda itu makan masa. Kalau depan orang lain tu takut dia ada kelukaan pula. Dia mungkin boleh berubah tapi takut dia tak, yalah, ada kelukaan dalam hati. Okey, dan ini kita ambil daripada satu ayat. So maksudnya bila ada ayat, maksudnya kita sedang beramal dengan ayat Al-Quran dari konteks untuk menegur pemimpin. Firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Maksud dia, pergilah kepada Fir'aun. Ini pemimpin dunia waktu itu. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
Jadi kalau kita fikirkan Nabi Musa alaihissalam ini, dia adalah anak angkat Firaun kan. Dia membesar dalam istana Firaun. Dia antara bayi yang diselamatkan oleh istana Firaun, ya. Dan kemudian dia ini banyak sangat tak setuju dengan Firaun, tapi Asia je lah yang membela-bela dia, betul tak? Bila dia besar, dia pula bunuh orang Firaun. Kemudian dia dikejar oleh Firaun. Kuncu-kuncu Firaun tu dia melarikan diri. Dia melarikan diri, menyelamatkan diri dia, sebab dia dah kacau ayah angkat dia punya urusan. Dia lari daripada tanah Mesir itu, dia pergi sampailah ke satu tempat, dan kemudian dia berkahwin dan sebagainya. Allah bagi wahyu pada dia untuk dia patah balik pergi ke Firaun. Boleh rasa tak kalau kita minta maaf lah, ya Allah bagilah jawatan Nabi ni kat tempat lain. Tak nak kita patah balik kan kat tempat tersebut. Tapi subhanallah, beraninya Nabi Musa, kita sangat admire dengan dia tu. Sebab ialah dia berani kerana benar, walaupun dalam keadaan dia cacat tu. Maksudnya dia punya lisan dia tak boleh nak bercakap dengan betul kan. Sebab ada tragedi-tragedi tertentu, dia minta dengan Nabi Harun untuk bantu dia, backup dia, Masya Allah. So kat situ kita sangat admire Nabi Musa. Jadi dalam keadaan ini Allah ingatkan kita tentang kisah Nabi Musa ini. Jadi kita jadikan dia sebagai teladan. Jumpalah dengan pemimpin yang kita rasa tak berapa bagus tu, bermula dalam keluarga kita. So kalau kita yang tak bagus tu, buka, anak-anak kita boleh bagi cadangan pada kita, minta pandangan daripada anak-anak sendiri. Korang tengok mak ni zalim ke adil? Tanya dia muhasabah kan. Tengok rasa mak ni pilih kasih ke mak okey? Mak okey ke tak okey ni? Jadi kita muhasabah dulu tu. Tapi anak-anak kata okey mak, you don't worry mak. Tanya anak yang satu lagi, anak yang nombor 4 contohnya, mak pilih kasih. Baru cakap, mak pilih kasih, macam mana yang mak pilih kasih? Sebab kita takut tu lah, dekat akhirat tu nanti kita didakwa oleh anak-anak kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kan hari yang kita semua lari daripada adik-beradik kita. Wa ummihi wa abihi, kita lari daripada mak dan ayah kita. Wa sahibatihi, kita lari daripada pasangan kita. Wa bani, dan kita lari daripada anak-anak kita. Okey. Baik, jadi seterusnya adalah tegurlah dengan teguran yang berhikmah. Tegurlah dengan teguran yang baik. Berhikmah di sini bermaksud dengan kata-kata yang boleh memberi kesan, ya. Tak semestinya lembut dan lunak, tuan-puan. Kadang-kadang lembut pun tak jalan juga. Tapi dia memberi kesan. Cuma jangan sindir-sindir. Dengan anak jangan sindir-sindir, jangan buli-buli, jangan. Walau macam mana keadaan anak tu, kita jangan sindir, kita lebih baik cakap betul terang, ikhlas, ini harapan kita, itu lebih selamat. Anak-anak kita akan lebih menghormati kita. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim, surah Taha ayat 44. Jadi Allah dah suruh Nabi Musa patah balik tu. Okey, pergi balik kat tempat yang banyak menimbulkan tragedi dalam hidup dia. Tragedi kanak-kanak kan, semua dibunuh, dia punya kata keturunan ataupun kaum dia dibunuh. Kemudian tragedi lidah dia itu sampai cacat, ya, ataupun pelat, tak boleh nak cakap dengan jelas, ya. Tragedi ialah dia diibu dengan ayah dia terpisah, ya, cuma dikumpulkan balik dan tak boleh nak mengakui itu ibu ayah dia, ya. Okey, dan still Allah suruh juga Nabi Musa ini bercakap dengan kata-kata yang lunak, ya, layyina. Layyina itu macam dia mendatangkan kesan pada hati seseorang. Jadi siapa yang nama Lin ni kat sini, Lin, akan sebut Lin tu maksudnya dia masuk ke dalam hati. Jadi dia tak semestinya orang kata tu macam lemah lembut. Sekarang dah lemah lembut, dia lemah lembik nampaknya. Jadi kita nak yang dia sampai ke dalam hati. Jadi itu yang Nabi Musa minta bantuan daripada Nabi Harun. So pengajaran kat sini, Allah ajar kita apa ni sebenarnya? Allah isytihar dah Fir'aun ni musuh dia, kan? Sebab mengaku Tuhan lagi. Pandailah pula ambil status Allah. Tapi Allah ajar apa, ya? Akhlak. Kita dengan pemimpin pun kena ada akhlak. Kena ada akhlak. Jadi bila kita nak tegur ke apa ke tuan-puan kan. Jadi saya rasa
wallahu a'lam zaman sekarang dengan anak-anak kita, kita panggil apa, jabatan netizen. Itu pun ya. Jadi orang sekarang ni nak bergerak mana-mana pihak berautoriti, berkuasa tu, dia akan tengok jabatan netizen kata apa. Jadi seolah-olah jabatan netizen yang berkuasa kan. Jadi kita berhati-hatilah ya. Kita tidak terlalu ikut itu, kita kena ikut apa yang Allah suruh. So kalau tak kena, kita mesti kena ada prinsip kita. Selalu minta bantuan daripada Allah Subhanahu Taala, tunjukkan jalan yang benar ya, kepada kita, sebab kita tahu iblis ni sentiasa memerangkap dan membuatkan kita keliru dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masya-Allah sudah selesai dah kan. Okey, jadi kita ada bonus ni, doa-doa. Insya-Allah kelas satu lagi lah. Cantik aja nampak habis, tak boleh habis hari ni. Okey. Jadi kita akan sambung yang lepas, doa dan amalan pelindung daripada gangguan syaitan. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita di majlis ilmu pada hari ini sebagai satu amalan yang membantu kita di akhirat nanti ya. Okey, dan kita kena ingat niat kita belajar untuk keluar dari kejahilan ya. Jadi kena keluar daripada kejahilan, dan daripada situ jugalah kita menjadi insan yang Allah akan gelar sebagai hamba-hambaku, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya rab wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Terima kasih semua.